Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Januari 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membawa isu pemenjaraannya di Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atas dakwaan penahanan arbitrari. Peguam bela Najib Muhammad Syafiq Abdullah pada sidang media petang ini berkata petisyen tersebut dibuat melalui penghantaran digital ke Ibu Pejabat PBB di Geneva kira-kira pukul 1.30 petang tadi. The title of that complaint will obviously be Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak versus Malaysia. Alright, versus Malaysia, because we're taking the country to the United Nations, because we are saying that the country has failed in not giving Datuk Seri Najib the fair trial that he deserves. Pada 23 Ogos tahun lepas, Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Najib untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International bernilai 42 juta ringgit. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. The UNWGAD, which will hear the appeal, comprises of 5 distinguished human rights judges. They will not be called upon to decide whether Najib is guilty or not, but to determine whether his trial was fair, and if not, may call upon the government to release him or provide him with a retrial of the appeal at the federal court. Bekas pengerusi Felda Syahril Samad dibebaskan daripada pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 1 juta. Ia apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan peguam agar Syahri dilepaskan dan dibebaskan DAA dari pertuduhan itu. DAA bermakna dia tidak lagi boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan sama. Pada mulanya pendakwaan memohon untuk membebas tanpa melepaskan DNAA, tokoh veteran UMNO itu. DNAA bermaksud tertuduh masih boleh didakwa atas kesalahan sama pada masa akan datang. Syahri didakwa menerima 1 juta ringgit daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2013 dan tidak mengisytiharkan jumlahnya kepada LHDN. Dana itu didakwa datang daripada 1MDB. Terdahulu Najib hari ini dijangka memberi keterangan sebagai saksi dalam kes ini. Seramai 22 saksi memberi keterangan semasa perbicaraan. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah digesa memberi penjelasan berhubung jutaan dos vaksin penggalak COVID-19 yang terpaksa dilupuskan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi menyifatkan ia satu pembaziran besar. Dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini, Puat berkata, amat mengejutkan apabila Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri yang mengumumkan 6 juta dos vaksin penggalak COVID-19 tidak digunakan dan terpaksa dilupuskan. Sehubungan itu, Muhammad Puat berkata Dr. Nur Hisham perlu memberi penjelasan kerana rakyat ingin mengetahui perkara berkenaan. Tegasnya, kerajaan perpaduan mesti menyiasat kerana Perdana Menteri yang mendedahkannya. Pada sidang media semalam, Anwar berkata, negara ini mempunyai vaksin COVID-19 yang mencukupi tetapi banyak yang terpaksa dilupuskan kerana kurang sambutan. Kita ada vaksin yang cukup. Yang dilupuskan pun dah banyak. Yang dilupuskan kerana sambutan rakyat itu tidak hangat seperti mana yang berlaku untuk dos pertama dan kedua. Untuk booster hanya 49%. Jadi dos yang masih ada itu sekitar 5 juta. 6 juta sekarang. Tiada sebarang pindaan perlembagaan UMNO dilakukan bagi membolehkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti yang akan berlangsung tahun ini.
Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata, Perlembagaan UMNO menetapkan bahawa jawatan Presiden dan Timbalan Presiden perlu dipertandingkan dalam pemilihan parti. Walaupun menyedari ada pemimpin UMNO yang tidak mahu jawatan berkenaan dipertandingkan bagi menjaga keutuhan parti daripada diganggu pihak lawan, Hisham berkata, dalam Perlembagaan UMNO tidak boleh menghalang mana-mana individu untuk bertanding. Hisham berkata demikian ketika sesi bertemu media di Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur hari ini. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO ketika ini disandang Ahmad Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan. Tindakan supaya dua jawatan utama itu dipertandingkan kedengaran selepas BN hanya berjaya memenangi 30 kerusi dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Terdahulu hari ini, Ahmad Zahid berkata dia terbuka untuk dicabar sesiapa sahaja yang berhasrat untuk memegang jawatan nombor 1 parti itu pada pemilihan parti akan datang. Berita seterusnya. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru. Gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan BN di mana pengurusinya Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum lalu. Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu berkata, pintu sentiasa terbuka untuk PN membuat kemunculan semula di peringkat kerajaan persekutuan dengan sekutu baru. Menurut BH Online, bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata, jika pakatan baru itu menjadi kenyataan, pemimpin pakatan masing-masing harus bersetuju dengan idea tersebut. Kenyataan Hamzah itu susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digempar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Hamzah berkata demikian ketika berucap pada siri ceramah Kelab Concord. Kelab Concord ialah forum mengenai isu semasa oleh penceramah terpilih yang dimulakan oleh wartawan veteran. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi enggan mengulas berkaitan terdapat percaturan menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Kata Zahid, dia ada mendengar tentang hal itu namun tidak akan membuat keputusan berdasarkan kabar angin. Digelar sebagai langkah London, tersebar dakwaan di internet bahawa kemungkinan terdapat pertemuan antara pemimpin kanan Perikatan Nasional dan dua pemimpin kanan UMNO di London. Pertemuan itu malah didakwa yang kedua selepas pertemuan sama di Jakarta sebelum itu. Mereka dituduh sedang mengatur gerakan bagi membuat penjajaran semula politik negara. Belum pun reda, kabar angin itu disemarakkan dengan kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang tidak menolak prospek PN kembali berkuasa selepas penjalin Pakatan Baru. Ditanya pemberita berkaitan kenyataan Hamzah itu, perkara itu juga enggan diulas oleh Zahid. Semalam Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob mendakwa dia menjadi mangsa serangan fitnah apabila dikaitkan dengan kabar angin langkah London itu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Ernadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.